Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selamat datang kepada yang hadirin pada hari ini. Kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari dan tengah hari yang mulia ini dapat kita bertemu lagi di dalam sesi Iman Refresher. Allah melapangkan kita dan Allah memberikan keizinan untuk kita bertemu lagi setelah lebih kurang 2 minggu daripada sesi yang lepas. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pengajian dan pembelajaran kita di dalam Sirah Nabawiyah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh sambil-sambil kita sambil mendengar ni. InsyaAllah kita doakan supaya kita punya majlis kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, dan Allah akan memberikan keampunan kepada kita dan memberkati hari kita dan memudahkan segala urusan yang kita hadapi pada hari ini insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini sebenarnya menepati selari ataupun bertepatan dengan tarikh yang sangat indah ataupun sangat signifikan di dalam pengajian kita, iaitu kalau ikut saya cek tadi dan 2-3 kali juga saya cek, hari ini adalah hari tarikh 12 Rabiul Awal pada bulan Rabiul Awal ni, 12 hari bulan. Kalau siapa yang ingat dan kita sentiasa sambut setiap tahun di dalam kalender Islam, iaitu Maulidur Rasul, kelahiran, ulang tahun kelahiran Nabi SAW. Seperti mana yang ditulis ataupun dicatatlah oleh sejarawan, maksudnya tarikh yang diorang sepakati ialah 12 Rabiul Awal iaitu pada hari ini. Dan hari ini juga adalah hari yang sangat indah, iaitu hari Isnin, yang Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis, pada hari Isnin, aku suka hari Isnin sebab hari Isnin adalah hari aku dilahirkan, dan pada hari itu tersebut juga aku diangkat menjadi Nabi menjadi Nabi Allah. Jadi kita perbanyakkanlah selawat ataupun kita perbanyakkanlah amalan kita pada hari ini, pada hari Isnin yang mulia ini insya-Allah. Bukan sebab hari ini hari jadi ulang tahun hari jadi Nabi bukan, sebab tak ada sebarang hadis pun yang Nabi sebut setiap kali ulang tahun kelahiran dia ada keberkatan. Tak ada, Nabi tak sebut. Tetapi kita ambil keberkatan hari Isnin lah. Kebetulan juga hari ini adalah hari kelahiran Nabi Hari ini pula juga kita mengulang kaji, kita mempelajari sirah Nabi SAW. Jadi banyaklah keberkatan yang kita dapat pada hari ini insya-Allah. Jadi satu hadis yang saya sempat masukkan dalam slide ni, Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, man shalla alayya salatan wahidatan, sesiapa yang bersalawat ke atas aku satu salawat, sallallahu alaihi asyra salawatin, Allah akan bersalawat, Allah dan para malaikatlah akan bersalawat ke atasnya 10 kali salawat. Maksudnya salawat Allah ni, maksudnya Allah akan malaikat akan mendoakan Allah dan Allah memberkati kita lah 10 kali salawat. Wa huttat anhu 10 khati'atin,
kemudian digugurkan daripadanya 10 kesalahan, kan. Wa rufi'at lahu 10 darajatin, dan akan diangkat kepadanya 10 darjat. Diangkat 10 darjat. Jadi banyak sebenarnya fadilat, kelebihan kepada siapa yang selalu berselawat, kan. Saya nak kongsi, maksudnya saya sendiri memang selalu mengamalkan selawat. Sebab apa? Sebab apa kita kena berselawat? Sebab Nabi ajarkan kepada kita untuk kita sentiasa bertawasul, ataupun kita, istilah mudah dia, kita menumpang lah. Kita menumpang kemuliaan yang ada pada Nabi SAW, kan. Mungkin kita ni, barangkali memang kita ni adalah antara hamba-hamba yang kita ni banyak sangat dosa, kan. Maksudnya apa sahaja yang kita doa ni tak makbul-makbul, kan. Susah untuk dikabulkan disebabkan dosa dan kesalahan kita. Jadi dengan kita bersalawat, sebelum kita doa, kita salawat banyak kali kepada Nabi SAW. Saya buka majlis tadi pun saya ada masukkan juga dalam pembukaan mukadimah tu adalah salawat juga, kan. Sebab kita memang sangat-sangat dianjurkan untuk kita bersalawat dan kita bertawasul. Kita menumpang kemuliaan Nabi SAW. Riwayat hadis Nasa'i. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung dan insya-Allah kita akan menghabiskanlah satu bab yang besar ni sebenarnya daripada pengajian kita dan pelajaran kita. Dan sebelum ni kita banyak membincangkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan suku-suku Arab yang ada di Jazirah Arab, apa itu Jazirah Arab, apa itu bahasa Arab dan sebagainya lah. Kemudian kalau ingat sesi lepas kita sempat masuk sedikit tentang agama yang ada di tanah Arab. Dan hari ini kita akan habiskan sedikit tentang keadaan sosial Mekah ataupun Jazirah Arab ketika itu. Dan kemudian kita akan masuk satu bab yang besar, iaitu nasab keturunan Nabi SAW. Atuk nenek moyang dia, siapa? Nabi ni keturunan siapa, kan? Ayah dia siapa, atuk dia siapa, moyang dia siapa, kan. Itu semua kita kena dapat gambaran supaya kita tahu Nabi ni adalah putera yang mulia lah. Dia adalah berketurunan yang mulia. Dan kita akan renungkan sedikit pedoman lah di akhir slide kalau sempat, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum kita kepada saya nak kita flashback sikit tentang diagram ni, sebab ada satu poin penting yang kita kena dapat fahami bersama supaya kita dapat gambaran dan kita mudah faham. Maksudnya selepas ni kita akan melalui sirah Nabi dan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad, apa yang dibawa, apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dia. Kita kena faham dia punya dia punya sebab, dia punya misi dan dia punya size dia, macam tu. Jadi kalau kita tengok diagram ni, Nabi Ibrahim, seperti mana kita tahu Nabi Ibrahim ada dua putera, iaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Muhammad adalah daripada jalur Nabi Ismail di Mekah, dan Nabi Ibrahim telah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, bayinya iaitu Nabi Ismail di Mekah. Kemudian pada jalur yang sini di bumi Kan'an, Nabi Ibrahim dan bersama anak dia Nabi Ishak membangunkan sebuah negara Islam di bumi Kan'an. Di bumi Kan'an, di Palestin lah, kalau nak mudah faham hari ini ialah bumi Palestin. Nabi Ishak. Jadi dekat sini kita kena jelas sebenarnya kenapa terputus kat sini, kan? Kenapa jauh Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail ni? Jadi dengan takdir Allah yang Maha Esa, sebenarnya Allah muliakan dahulu, ataupun Allah memuliakan jalur Nabi Ishak ni, keturunan Nabi Ishak ni dengan kerasulan. Kat situ saya sebut kat sini Nabi dan Rasul. Maksudnya ada di antara Nabi ni dia Nabi, dan ada di antara Nabi tu dia tidak menjadi Rasul. Kalau kita ini bahasa saya lah, maksudnya Rasul ni dia seakan-akan dia ada risalah yang lebih besar sedikit berbanding dengan Nabi, kan.
Macam contoh saya bawa contoh Nabi Ismail Nabi Ismail ni dia punya risalah dia ataupun misi dia ialah dia membawa dan mengajarkan, dia membawa Islam dan dia mengajarkan kepada kaum dia tentang agama Islam. Dia mengajarkan dan dia membersihkan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Itu tugas Nabi. Tetapi Rasul ni dia sedikit besar sikit. Dia besar, misi dia adalah berbeza sikit dan dia bertambahlah sikit kepada tugasan para Nabi. Nabi ni Rasul contohnya Nabi Ibrahim ni dia diangkat menjadi Rasul. Jadi dia ditugaskan ataupun misi dia adalah berjuang untuk menegakkan sebuah kekuasaan Islam, menegakkan sebuah negara Islam. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di bumi Kan'an di Palestin. Dan disambung oleh anak-anak dia, dan disambung oleh Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub untuk menegakkan sebuah kekuasaan dan kedaulatan negara Islam. Sebab tu ada negara Israel dan sebagainya lah, ada istilah-istilah tersebut. Maksudnya keturunan belah sini mereka membangunkan sebuah negara Islam. Tapi belah sini tidak ada. Sebab itulah ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini semua adalah nabi-nabi dan rasul yang mereka punya syariat tu adalah menegakkan sebuah negara Islam, negara Israel ataupun negara Islam lah, mewujudkan ataupun menegakkan kekuasaan Islam lah, political will. Tetapi belah sini tak ada. Tetapi Nabi Ibrahim ketika dia menziarahi Nabi Ismail, dia juga mendoakan. Dia juga mendoakan kepada Nabi Ismail. Dia tahu bahawa dia harap-haraplah sebenarnya pada bumi Mekah ni, walaupun dia tidak berada di Mekah, dia doakan juga Mekah ni ada kekuasaan Islam yang ditegakkanlah. Rupa-rupanya doa Nabi Ibrahim tu dia sampai jauh sekali. Jauh sekali. Ni surah Yasin. Maksudnya keturunan Nabi Muhammad ni jauh daripada mendapat risalah lah. Maksudnya tugasan ataupun misi untuk menegakkan Islam pada negara Mekah ni jauh, sangat jauh. Ini adalah doa Nabi Ibrahim seperti mana yang kita tengok daripada slide yang sesi yang lepas. Nabi Ibrahim dia berdoa ketika dia mengangkat, ketika Nabi Ibrahim dia meninggikan, ada tak mute kepada siapa. Kalau siapa yang tak mute boleh tolong mute Jadi maksudnya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim meninggikan binaan Kaabah ni bersama dengan anak dia Nabi Ismail. Kemungkinan Nabi Ismail lepas tu dia jadi nabi lah, tapi dia tidak menjadi rasul, tidak mendapat misi kerasulan tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim dia mendoakan juga, Rabbana wab'ath fihim rasulan. Kat sini ada perkataan rasul. Minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Maksudnya Nabi Ibrahim dia doakan juga, walaupun dia tinggalkan Nabi Ismail dan bersama ibu dia dekat Mekah, tetapi dan dia sibuk menegakkan agama Islam di Kanaan, dia doa juga adalah cucu cicit ni nanti Nabi Ismail punya anak ke cucu ke, Allah utuskan juga menjadi rasul dan Mekah ni menjadi sebuah negara Islam. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita kena ingat kat situ. Tu kita kena faham tentang misi rasul tu dia besar sikit daripada nabi kenabian lah. Okey, ini adalah pelajaran kita yang lepas, iaitu tentang agama-agama yang ada di Jazirah Arab lah. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, sebenarnya Mekah ni dipenuhi dengan agama yang pertama ni, iaitu agama paganism lah, ataupun menyembah berhala lah, mudah kita nak faham. Ada juga agama yang asal, iaitu agama Hanif, tetapi tidak mendominasi lah. Seperti mana yang saya sebut sesi yang lepas, antara tokoh dia adalah Waraqah bin Nawfal, pakcik kepada Khadijah. Itu antara ulama ataupun orang-orang Arab yang masih berpegang kepada agama Hanif lah. Kiranya kita nak faham macam siapa berpegang kepada agama Hanif ni agak tradisional. Paganism ni dia jadi agama yang meluas, dan seluruh Jazirah Arab tu
Hijaz tu dia memeluk, dia mengamalkan agama menyembah berhala ni. Dan ada juga agama-agama lain lah. Jadi agama menyembah berhala ni dia adalah bid'ah lah kan. Saya sebut minggu lepas, sesi lepas, dia adalah bid'ah yang besar kepada agama Hanif yang diasaskan oleh Nabi Ismail. Dia buat juga tawaf, dia buat juga solat, zakat, dia buat haji, dia buat puasa dan sebagainya, tapi terlalu banyak bid'ah dolalah yang berlaku di dalam agama Hanif tersebut kan, yang akhirnya melahirkan agama barulah. Kira kalau nak faham macam Syiah, saya sebut sesi lepas dia jadi macam Syiah dah. Dia dah terlalu banyak penambahan yang berlaku. Dan dia dimulakan oleh seorang tokoh daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Ini nanti sikit mula Aku bagi iaitu seorang tokoh Amr bin Luhai ni adalah tokoh seorang tokoh daripada Bani Khuza'ah. Dia ni adalah orang yang agamawan juga. Seorang agamawan juga, tetapi dia telah menunggang agama dan dia telah membawa bid'ah yang sesat kepada agama ni, dan akhirnya sebabkan dialah seluruh jazirah Arab akhirnya menyembah berhala. Ada satu hadis tu Nabi kata Nabi melihat Amr bin Luhai ni diseksa. Maksudnya memang besarlah dosa yang dia maksudnya dia membawa berhala. Jadi Amr bin Luhai ni nanti Bani Khuza'ah ni nanti saya terangkan balik dalam susul jalur selepas kejap lagi. Sebab mungkin ada yang lupa Mungkin ada yang lupa Khuza'ah ni apa. Bani Khuza'ah ni adalah kalau kita ingat Nabi Ismail dia kahwin dengan seorang perempuan daripada Jurhum. Jurhum ni siapa? Jurhum ni adalah Bani kaum kabilah yang menumpang dengan Siti Hajar untuk duduk kat Mekah. Akhirnya Nabi Ismail dia kahwin dengan Jurhum. Isteri pertama dia Jurhum, isteri kedua pun Jurhum, tapi isteri kedua ni daripada ketua kabilah lah, ketua kabilah Jurhum. Tetapi akhirnya Jurhum ni dia telah mula-mula Nabi Ismail memegang pemerintahan dan akhirnya berpindah kepada Jurhum. Ini secara ringkas lah. Kemudian dia berpindah kepada Bani Khuza'ah. Nanti kita akan tengok balik bab tu. Jadi Amr bin Luhai ni adalah antara pemimpin Bani Khuza'ah. Maksudnya dia bukan orang asal Mekah ni, Bani Khuza'ah ni. Dia bukan orang Nabi, dia bukan keturunan Nabi Ismail. Dia adalah orang keturunan yang berbeza. Dia ni lah, dia telah pergi berdagang, trader lah. Dia berdagang di Syam dan akhirnya dia telah melihat orang di Syam tersebut, pasar di Syam tu ada orang menyembah berhala dan akhirnya dia nampak menarik dan dibeli. Dia beli berhala tersebut, banyak dibeli dan dibawa ke Mekah. Dan Mekah ni adalah pusat ibu kota kepada Jazirah Arab ataupun ibu negeri lah, ibu negeri. Dan apa sahaja yang Mekah buat, maka jazirah lain akan ikut. Itulah masalah dia. Maksudnya mula-mula macam contohnya dia letak dekat Putrajaya aja, tapi akhirnya berhala tu merebak ke seluruh Selangor. Maksudnya dekat Bangi ada berhala, dekat Shah Alam ada berhala, dekat Kajang ada berhala dan sebagainya. Akhirnya dia merebak ke seluruh Jazirah Arab lah. Ini antara nama-nama berhala yang popular di sekeliling Kaabah dan Mekah lah. Dan banyak lagi amalan khurafat yang ditambah di dalam amalan-amalan asal kepada agama Hanif lah, iaitu yang seperti mana yang paling popular yang biasa kita dengar, itu diorang bertawaf secara tidak berpakaian. Diorang tawaf ke Kaabah tu secara tidak berpakaian. Siapa yang memulakan tu tak tahu. Maksudnya dia adalah bid'ah yang terlalu sesat lah di dalam agama Hanif. Dan diorang membuat korban kepada berhala-berhala tersebut. Okey, jadi ini flashback balik lah. Maksudnya tadi saya sebut maksudnya daripada Jurhum, mula-mula kepimpinan Nabi Ismail ni, diorang memegang air Zamzam, telaga Zamzam tersebut. Maksudnya siapa yang pegang telaga Zamzam maka dia menguasai Mekah lah. Secara ringkas macam tu. Tetapi akhirnya berpindah kepada isteri kepada Nabi Ismail, iaitu kabilah Jurhum ni. Akhirnya mungkin keturunan Nabi Ismail ni tidak begitu kuat, tidak ada kepimpinan yang berkaliber. Maksudnya kita faham macam itulah. Akhirnya kepimpinan
Mekah tersebut macam MB lah, Menteri Besar lah. Mula-mula dia dipegang oleh parti ataupun kabilah Nabi Ismail ni. Tapi bila parti Nabi Ismail ni lemah, akhirnya berpindahlah kepada parti isteri Nabi Ismail, iaitu kabilah Jurhum. Kemudian kabilah Jurhum pegang lama, selama 200 tahun. Dan kat sinilah ada Amr bin Luhai tu. Dia telah membawa berhala kepada Kaabah selama yang 200 tahun ni. Tetapi, sorry. Itu kabilah Jurhum. Akhirnya, ada satu bani iaitu Khuza'ah. Ni yang Amr bin Luhai tu, silap. Bani Khuza'ah ni dia datang dari mana? Dia datang daripada Yaman. Yaman ni dulu ada satu empangan, nama dia empangan Ma'arib. Siapa yang pergi Yaman pada hari ini dia tahulah. Ada satu tempat tu nama negeri tu Ma'arib. Ada satu empangan dekat situ. Telah pecah dan akhirnya negara tersebut menjadi tandus. Yaman ni menjadi tanah tandus, gersang yang susah nak hidup kat situ. Dan akhirnya Bani Khuza'ah ni telah pergi ke Mekah dan duduk di Mekah lah. Mula-mula dia duduk aja. Sebab tu dia Qahtan ni. Qahtan ni kan, kalau kita ingat pelajaran kita yang awal tu, ada Arab Adnaniyah dengan Arab Qahtaniyah. Jadi Khuza'ah ni adalah Qahtan. Orang Arab asli lah. Orang Arab yang mungkin gelap sikit. Kulit dia gelap sikit lah berbanding dengan Arab Adnaniyah ni. Arab Adnaniyah ni, keturunan Nabi Ismail ni mungkin dia cerah sikit. Kemungkinan macam itulah. Jadi dia ni telah berkomplot dengan Bani Bakar. Bani Bakar ni adalah keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail. Dia telah berkomplot. Tapi sebenarnya dia tunggang je. Dia menunggang Bani Bakar ni untuk mendapat kepimpinan Mekah. Dan akhirnya Bani Khuza'ah ni berjaya mendapat kepimpinan Mekah. Dan akhirnya terlepaslah daripada, at least Jurhum ni, at least isteri Nabi Ismail. Tapi akhirnya kali ni orang asing betul, bukan orang Mekah telah terlepas. Kepimpinan telah terlepas kepada bukan orang-orang asal Mekah lah. Maksudnya orang Putrajaya tak berjaya menguasai Putrajaya dah. Orang luar, maksudnya orang Melaka ke ataupun orang Perak ke, dia menguasai Putrajaya, macam itulah lebih kurang. Ataupun orang Johor ke, maksudnya orang Johor menguasai Putrajaya. Itu sebagai contoh lah. Akhirnya Jurhum ni, keturunan isteri Nabi Ismail ni kalah dan dia lari ke Yaman, pergi ke Yaman. Dan sebelum diorang lari, diorang telah menimbus. Ini satu event yang penting. Diorang telah menimbus Telaga Zamzam dan menjadi seperti busut lah. Orang tak tahu apa benda kat bawah busut ni. Tapi sebenarnya ada satu Telaga Zamzam lah kat situ. Dan nanti kita akan sampailah atuk Nabi Muhammad, iaitu Abdul Muttalib, yang akan menjumpai kembali Telaga Zamzam. Dan akhirnya Bani Khuza'ah ni yang telah menunggang Bani Bakar tadi, dia telah menguasai Mekah. Kat sinilah Amr bin Luhai tu, Bani Khuza'ah ni. Diorang telah menguasai Mekah selama 300 tahun. Okey, itu sekilas lah. Okey, ini sedikit tentang keadaan masyarakat Arab. Saya panjang tapi saya ringkaskan je. Keadaan sosial dia sangat-sangat rendah lah. Moral ataupun saya selalu sebut, maksudnya kalau nak mudah faham, kita pergi negara lah. Kalau kita tengok Malaysia ni mungkin moral dia okey lah, tak adalah teruk sangat. Tapi kalau kita pergi negara yang miskin lah, negara-negara yang negara apa lah, nak bagi contohnya kita pergi negara, kalau saya belajar kat Mesir, memang macam tu. Negara yang miskin, rakyat dia susah dan moral dia pun rendah. Dia orang miskin dan moral dia pun rendah. Jadi banyak masalah sosial kat situ. Jadi antaranya adalah dia orang ada pelbagai jenis nikah yang rosak. Nikah yang rosak maksudnya tak jelas siapa bapa, siapa ayah, siapa bapa, siapa mak dan sebagainya. Kemudian bilangan isteri dia orang ada sampai 10 isteri. Maksudnya siapa yang kaya raya, dia boleh sampai ada 10 isteri. Maksudnya kalau Islam datang dengan syariat menghadkan. Islam sebenarnya bukan memperbanyakkan. Islam menghadkan kepada 4 saja. 4 tu bagi Arab sebenarnya sikit. Sebenarnya 4 tu sikit. Sebenarnya maksudnya orang-orang kaya, orang-orang bangsawan Arab sebelum tu dia orang
memiliki banyak isteri, lebih daripada 10 pun ada. Kemudian penzinaan, maksudnya ada rumah-rumah zina yang bersepah dekat Mekah. Kemudian bunuh anak perempuan sebab dia orang rasa anak perempuan ni mendatangkan malang yang tidak membawa kemuliaan kepada keluarga. Sebab dia orang sangat-sangat fanatik. Arab ni dia sangat-sangat fanatik kepada kabilah, parti dia lah. Jadi bila dapat anak perempuan ni dia orang percaya bahawa tidak membawa keuntungan kepada parti. Macam itulah lebih kurang tak bagi faham. Kemudian ada judi, ada arak, ada undi nasib dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, kita terus kepada satu bab saya nak ringkaskan saja supaya kita dapat habiskan pada hari ini. Ada apa-apa soalan ke? Kalau ada soalan boleh letak di dalam komen ataupun dalam chat. Nanti saya cek pada akhir sesi nanti insya-Allah. Okey, ini adalah nasab. Kita pergi kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saya dapat download diagram ni lah daripada internet. Agak membantu juga kalau kita nak faham. Maksudnya daripada Nabi Muhammad ni, ayah dia Abdullah, dan atuk dia Abdul Muttalib, moyang dia Hashim, kemudian tok moyang dia Abdul Manaf, lepas tu kemudian atas tu Qusay, dan seterusnya lah. Ini nama-nama yang kita akan bincangkan selepas ini insyaAllah. Kita akan rujuk balik ke sini. Okey, secara ringkas nasab keturunan Nabi ni, kalau ikut dalam kitab sirah ni, Rahib Matum ni, Mubarak Furi dia pecahkan kepada 3 lah. Sebab sebenarnya ikut kesepakatan ulama lah. Klasifikasi pertama ni iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Sebab tu ini ada hadis Nabi sendiri dia menyebut tentang dia punya nasab dia lah dalam sebuah hadis. Kemudian klasifikasi kedua iaitu daripada Adnan naik kepada Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga iaitu Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Betapa dahsyatnya dia punya susu jalur ni, tak tahu betul ke tak. Jadi sebenarnya kalau ikut kitab sirah ni, yang sahih, yang betul-betul confirm ialah yang pertama ni sahaja. Klasifikasi yang pertama ni saja. Malah dia ada satu hadis sahih daripada Nabi, diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sahih, maka hadis tu adalah hadis yang sahih lah. Orang-orang yang kuat ingatan dia. Jadi jalur ni adalah yang tepat lah. Ni jalur yang paling tepat. Dan sebenarnya kat sini sahaja sebenarnya banyak pengajaran yang kita penting yang kita kena tahu. Saya dah warnakan kat sini kalau tuan-tuan dan puan nampak dalam klasifikasi pertama ni. Yang hijau ni pentinglah. Termasuklah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama sebenar dia Syaibah, bin Hashim bin Amru, dan Abdul Manaf ni nama asal dia Amru lah, bin Qusay. Ni nama yang penting. Qusay bin Kilab ni penting, kita kena ingat. Nanti lepas ni kita sebut lagi sekali. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ni adalah nama julukan dia ialah Quraisy. Quraisy tu datang daripada Fihr ni. Satu bangsa ataupun parti yang kuat lah. Satu kabilah yang kuat, Quraisy ni. Yang dinisbatkan kepada ni. Bin Malik bin Nadhar bin Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi ini semua adalah keturunan Adnaniyah. Ini semua adalah keturunan Adnaniyah. Dan yang 1 dengan 2 ni adalah keturunan Ismailiyah lah. Tapi Adnan, dia bermula daripada Adnan ni lah, keturunan atau kabilah ni dia jadi kuat lah. Jadi kuat. Mungkin kat belah sini mungkin tak berapa kuat. Kemungkinan riwayat ni betul juga. Kemungkinan betul. Tetapi tidak kuat riwayat dia. Jadi Nabi sebut dalam hadis tu dia sampai Adnan sahaja. Kemungkinan adalah hikmah di sebalik Nabi sebut pasal sampai Adnan sahaja. Dan dia adalah, aku adalah cucu kepada Adnan. Nabi sebut dalam hadis tu. Okey. Jadi kita sebelum kita masuk kepada Abdul Muttalib, kepada Hashim,
kita masuk kepada Qusay dulu. Ini adalah satu pemimpin yang penting sebab Qusay inilah pemimpin Quraisy yang merampas balik daripada Khuza'ah. Tadi kita ingat Bani Khuza'ah dia memerintah Mekah selama 300 tahun. Khuza'ah ni bukan orang Mekah. Dia orang luar tapi telah menguasai Mekah. Jadi Qusay ni adalah orang yang menguasai kaum dia, kabilah dia untuk merampas balik Mekah. Merampas secara credibility lah. Maksudnya bukannya saja-saja tapi memang dia orang berkaliber dan Qusay ni dia berkaliber dan dia berkempen dan dia menang secara sah lah. Dia menang secara sah dan dia menakluk kembali negeri Mekah ni lah. Dia dapat balik orang panggil parlimen lah. Dapat balik parlimen Mekah ni. Macam itulah lebih kurang kalau kita politik hari ni. Jadi dia mengembalikan jalur kepimpinan Mekah kepada keturunan Ismail balik. Jadi Quraisy ni kita ingat dia adalah keturunan Nabi, dia adalah keturunan Ismail lah. Jadi terpisah lama. Keturunan Mekah ni terpisah lama daripada Jurhum tadi. Isteri Nabi Ismail telah mengambil kepimpinan. Akhirnya Qusay inilah yang mengembalikan kembali kepimpinan Mekah ni kepada keturunan Nabi Ismail. Jadi Qusay ni adalah pemimpin yang mulia. Dia adalah presiden ataupun menteri yang sangat banyak jasa. Dia banyak mengasaskan, dia telah mengembalikan kemajuan ataupun kehebatan Mekah ni lah. Antaranya ialah dia mengasaskan parlimen. Dia yang pertama membuat parlimen di Darun Nadwah. Kalau siapa pernah pergi Mekah, ada satu sudut ni. Ni sebenarnya asalnya adalah ini Safa dan Marwah. Nampak ke mouse saya? Okey, ni Safa dan Marwah yang panjang ni. Kita dekat sini ada Darun Nadwah, ada bilik parlimen lah. Zaman dulu itu kira tempat bermesyuarat Quraisy ni dia bermesyuarat dekat bilik nama dia Darun Nadwah. Dia juga telah mengasaskan bendera perang. Dia telah mengasaskan sistem pengangkutan di Mekah ni. Maksudnya ni panjanglah detailnya. Maksudnya siapa yang masuk ke Mekah dia kena pakai kenderaan di Mekah, tak boleh pakai kenderaan lain. Dia kena naik unta yang masuk je Mekah, dia kena naik kenderaan, beli unta daripada Mekah lah dan sebagainya. Kemudian Hajabah, dia lah orang yang memulakan tirai ataupun penutup kepada Kaabah ni. Kemudian Siqayah Warafadah ataupun makan dan minum kepada Hujjaj. Orang yang sebelum ni orang buat haji dekat Mekah ni. Diorang ni memang agama Hanif ni, maksudnya diorang ataupun agama menyembah berhala pun sekalipun, maksudnya diorang ni sentiasa setiap tahun diorang akan mengerjakan haji di Mekah. Itu acara ataupun upacara acara yang tahunan. Dan setiap daripada diorang maksudnya macam contoh kita boleh faham maksudnya kalau kat Malaysia ni setiap tahun ada wakil-wakil daripada negeri akan datang ke Putrajaya dan buat umrah di Putrajaya. Macam itulah lebih kurang nak faham. Maksudnya itu adalah acara tahunan kepada orang Arab, orang di Jazirah Arab. Mereka percaya bahawa dan percaya dan memang berlaku pun. Maksudnya siapa yang buat umrah dekat siapa yang pusing dekat Kaabah ni, insya-Allah dia akan dapat keberkatan ataupun dapat dia memang benda daripada dulu yang kita ingat sesi lepas, maksudnya Kaabah ni dia ada keberkatan dia yang natural kan. Maksudnya sebab dekat atas langit tu ada malaikat yang sedang bertawaf juga, dan dekat bumi ada satu bangunan yang tempat manusia untuk bertawaf. Kat situlah ada keberkatan. Jadi orang Arab ni walaupun dia orang agama dia orang sesat ke apa sebagainya, tapi dia orang percaya kita kena pergi kat Kaabah ni, Mekah ni, kita buat umrah, insya-Allah Tuhan akan memberi kelebihan atau keberkatan kepada kita, bisnes kita menjadi tuah lah. Bila kita tawaf kat Kaabah ni, kita akan dapat tuah yang baik. Setiap tahun diorang akan datang ke sini untuk mendapatkan tuah tersebut lah. Okey, tu adalah Qusay tok nenek moyang Nabi yang jauh. Kemudian kita pergi dekat sikit kepada Nabi, iaitu Hashim. Hashim ni siapa? Hashim ni adalah ayah kepada Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib atuk atuk Nabi yang menjaga Nabi, dia jaga Nabi kejap kan, Abdul Muttalib jadi Hashim ni adalah ayah kepada Abdul Muttalib tersebut Jadi Hashim ni siapa? Dia adalah pemimpin yang disegani juga. Dia daripada Qusay tu, jalur tu tak berubah akhirnya Qusay tu kepada anak-anak dia semua menjadi menteri besar lah. Termasuk Hashim ni. Hashim ni juga menjadi kepimpinan kepada Mekah. Antara jasa dia ialah dialah orang pertama menghidangkan bubur. Bubur. Mungkin tak tahulah bubur dia orang macam mana orang Arab ni. Tak pasti, mungkin macam bubur lambuk sikit ke ataupun bubur kacang ke tak pastilah. Tapi bubur lah. Dia yang menghidangkan bubur lah. Maksudnya dia kumpulkan duit orang Mekah. Kita buat apa orang panggil, kira macam memuliakan tetamu lah. Sebab orang-orang daripada luar ni dia datang ke Mekah membawa duit lah. Membawa sekali keuntungan kepada Mekah. Maksudnya macam Mekah ni jadi sebuah pusat travel lah. Mercu tanda dan membawa keuntungan lah kepada Mekah. Setiap kali orang datang, Mekah menjadi semakin maju. Datang lagi, tiap tahun orang datang untuk travel dan diorang ni macam jadi agensi travel. Jadi maksudnya jadi pusat pelancongan satu sumber ekonomi kepada Mekah. Jadi Hashim ni dia telah mengasaskan bubur kepada Hujjaj. Kepada orang yang buat haji, dia sediakan bubur lah. Dia gelar Hashim kerana dia orang yang pertama menghidangkan roti hancur. Dalam bahasa Arab, Hashama ni hancur lah maksudnya. Dia menghidangkan bubur tu dengan roti hancur. Dia juga orang yang pertama. Dan Hashim ni juga orang yang pertama menjumpai rihlah syita dengan rihlah saif. Dalam peta ni ada gambar. Saya ambil gambar di internet maksudnya. Allah memudahkan kaum Quraisy ni memegang Kaabah ni, memegang Mekah ni. Maksudnya mungkin ekonomi Mekah ketika sebelum tu tak berapa power. Maksudnya Putrajaya ni mungkin ekonomi dia tak kuat lah. Tapi selepas Hashim ni dia mengasaskan rihlah syita dengan saif ni. Rihlah musim panas dengan rihlah musim sejuk ni. Musim sejuk dia orang pergi ke Yaman, pergi ke bawah. Musim panas dia orang pergi ke atas, pergi ke Syam. Jadi daripada asas kepada rihlah ni, rihlah dagang ni, akhirnya ekonomi Mekah menjadi hebat kan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Quraisy surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Sebenarnya Allah yang memberikan, Allah yang memudahkan orang kafir Quraisy ni, orang Quraisy ni memegang Mekah dengan baik. Maksudnya ekonomi diorang ni baik bukan sebab usaha diorang pun. Yang sebenarnya adalah daripada bantuan, daripada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Hashim ni dia berkahwin dengan seorang perempuan di Yathrib daripada Bani Najjar yang bernama Salma. Salma binti Amru daripada Bani Najjar. Kemudian Hashim ni dia telah berdagang ke Syam dan akhirnya dia meninggal di Gaza. Di Gaza hari ni. Gaza ni dekat laut ni Gaza kat sini. Ada satu pasar Gaza lah. Jadi dia meninggal kat situ. Okey ke semua? Kalau laju sangat bagi tahu dalam chat saya baca je kat phone saya ni. Santai-santai saja saya rasa mungkin berat sikit info-info ni, tapi itulah saya cuba ringankan dia. Kita cuba pelan-pelan saya cuba tak detailkan sangatlah tentang sirah ni. Kita cuba lalui secara surface je insya-Allah. Selepas dia meninggal di Gaza, sebenarnya dia ada anak yang ramai di Mekah. Dia ada 4 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Tetapi satu lelaki itu iaitu Abdul Muttalib, dia tertinggal di Yathrib. Jadi maksudnya anak dia yang ramai ni banyak di Mekah, dekat kampung dia lah, dekat Putrajaya. Tetapi ada seorang anak ni dia tinggal dekat Perak. Macam itulah. Maksudnya dia ada Abdul Muttalib ni dia membesar dengan ibu dia Salma ni dekat Perak, tinggal dekat Ipoh. Contohlah dekat Ipoh. Okey, yang seterusnya.
iaitu atuk kepada Nabi. Atuk kepada Nabi iaitu Abdul Muttalib. Satu pemimpin yang pemimpin parti lah, pemimpin parti Quraisy ni, kabilah Quraisy ni yang sangat dihormati lah, iaitu Syaibah. Nama sebenarnya Syaibah. Syaibah ni kalau bahasa Arab maksud dia uban. Sebab kalau ikut riwayat memang Abdul Muttalib ni daripada kecil dia ada uban. Akhirnya orang panggil dia, mak dia bagi nama Syaibah. Syaibah, iaitu uban lah, bin Hashim. Jadi setelah Hashim tadi, dia meninggal dekat Gaza tadi, akhirnya diganti Hashim tu, mungkinlah kita boleh faham sebab macam Pak Long lah. Pak Long. Akhirnya diganti oleh adik ni iaitu Muttalib. Muttalib ni Pak Ngah lah. Pak Ngah. Tetapi Pak Ngah ni, dia tak berapa confident lah. Dia tak berapa confident untuk memegang kepimpinan seperti mana Abang Long dia, Hashim ni. Akhirnya dia mendengar tentang Syaibah di Yathrib. Dan akhirnya dia pergi mendapatkan Syaibah ni dekat Yathrib. Dan dia bawa Hashim ni, dia bawa Syaibah ni pergi ke Mekah lah untuk memimpin, untuk menyambung legasi kepimpinan ayah dia Hashim. Tetapi berlaku sedikit rampasan kuasa, kepimpinan parti bertukar MB lah, bertukar MB. Maksudnya bila Muttalib ni, Pak Ngah ni meninggal, akhirnya Pak Lang ni Naufal. Pak Lang ni Naufal ni dia merampas daripada Syaibah, anak saudara dia lah. Anak kepada Hashim ni. Sebab dia rasa dia lebih berhak. Dan akhirnya Syaibah ni, dia ni adalah satu kepimpinan yang kuat, hebat walaupun dia muda. Dia dalam meminta bantuan daripada Bani Najjar, mak dia, Salma tadi kan, dekat Yathrib, Bani Najjar. Dan akhirnya Bani Najjar ni datang untuk membela dia punya orang dia lah, Abdul Muttalib ni, Syaibah ni. Dan akhirnya termeterailah persefahaman antara semua kabilah dekat Mekah. Jadi Bani Hashim terus memegang kepimpinan Mekah lah. Jadi Bani Hashim ni memegang beberapa posisi yang penting lah. Dia share lah, ada sedikit share kat sini. Mungkin Naufal ni dia dapat sikit, yang lain pun dapat sikit, tapi Bani Hashim ni, bapa kepada Abdul Muttalib ni, Bani Hashim ni, keluarga Hashim ni akan kekal memegang posisi yang penting lah. Mungkin kekal, presiden kekal daripada Bani Hashim. Ini penting sebenarnya, sebab nanti kita akan lalu dalam sirah yang seterusnya, kenapa Bani Hashim ni diboikot. Bani Hashim ni boikot sebab tu, sebab Muhammad tersebut. Nabi Muhammad ni dia mengaku jadi Nabi, dan akhirnya Bani Hashim ni semuanya dipulau oleh orang panggil apa kartel macam kartel apa istilah politik. Maksudnya dalam satu parti tu dia ada puak-puak lah, ada geng-geng dalam parti tersebut. Dan akhirnya parti-parti geng puak-puak yang lain ni dia orang memulau Bani Hashim ni dalam kisah seterusnya akan datang lah. Nanti kita akan masuk juga. Jadi ni adalah 10 atau 11 lah anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada banyak anak juga. Kat sini ada Abu Lahab. Abu Lahab yang kita ketahui yang sangat menentang kepada Nabi. Abbas, dan Abbas ni akhirnya akan memeluk agama Islam. Hamzah ni pakcik Nabi pangkat dia pakcik lah. Walaupun sebenarnya umur dia lebih kurang Nabi Tapi dia pangkat dia pakcik kepada Nabi lah, Hamzah. Akhirnya syahid di perang Badar. Ni ada Al-Haris, Pak Long dia Haris lah. Abdullah ni mungkin Pak Ngah lah. Daripada Abdullah ni lah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abu Talib, semua orang kenal. Ayah kepada Ali dan ayah kepada Ja'far bin Abu Talib dan Ali bin Abi Talib. Ni pakcik Nabi lah, Abu Talib. Dia ni juga yang tidak memeluk agama Islam. Tidak memeluk agama Islam, tetapi dia banyak backup Nabi. Banyak backup kepada Nabi. Sebab diorang ni, semua ni adalah Bani Hashim lah. Keturunan Bani Hashim ni. Diorang ni adalah kartel. Kartel ke? Saya tak ingat lah apa istilah politik ni kalau ada geng-geng dalam parti ni.
Maksudnya diorang ni semua adalah geng-geng ni lah Hashim ni. Okey, ada apa-apa soalan ke? Ni semua perempuan lah. Arwah, Safiyah, Barra, Baidah ni perempuan. Yang ni semua lelaki. Abbas ni masuk Islam juga. Sebab tu ada Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah tu anak kepada pakcik ni lah. Abbas. Abbas ni masuk Islam tapi dia lambat sikit. Tak silap saya dia masuk bersama dengan Khalid Al-Walid. Tak silap dia masuk lambat dah. Kalau saya salah betul kan? Tapi dia masuk lambat. Yang saya ingat saya. Tapi daripada dia lah lahirnya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Abu Lahab. Yang dia akhirnya matilah dalam perang Badar. Abu Lahab. Okey, ni satu lagi diagram yang lebih besar lah. Qusay. Ni lah Qusay. Qusay ni orang yang merampas balik daripada Bani Khuza'ah. Akhirnya kembali kepimpinan tu kepada Quraisy. Qusay ni lah yang memimpin Quraisy, memimpin kabilah Quraisy mendapatkan balik kepimpinan daripada Khuza'ah. Ini kat sinilah bertemunya Aminah. Aminah, Abdullah ni berketurunan Qusay. Aminah ni berketurunan Zuhrah. Zuhrah ni adik-beradik dengan Qusay lah. Jadi dia bersambung kat sini. Ni semua isteri Nabi. Dan ni semua anak Nabi lah. Wallahualam. Saya ni tak adalah pakar sangat nasab ni. Lebih kurang ni lah. Ingat-ingat lupa lah nama-nama ni. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Ringkas je. Ibunya Fatimah daripada Bani Makhzum. Dia berkahwin dengan Aminah binti Abdul Wahab. Sebaik-baik perempuan juga daripada kabilah dia. Yang tadilah yang kita tengok tadi. Maksudnya dia adalah keturunan Qusay juga. Adik-adik Qusay. Zuhrah bin Kilab. Qusay bin Kilab dengan Zuhrah bin Kilab. Kemudian dia telah bermusafir ke Syam. Ini ikut riwayat yang paling sahih lah. Dan dia meninggal di Madinah. Ketika itu Abdullah ni dia berumur 25 tahun. Dan akhirnya Aminah ni tinggallah keseorangan dan dia melahirkan Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim lah. Ini ulama' sepakat lah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Dia tak sempat. Ayah dia meninggal sebelum tu. Dan Abdullah ni meninggalkan 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan seorang hamba. Iaitu Ummu Aiman Al-Habsyi. Orang berketurunan kulit hitam lah. Okey, ini bab yang last, subtopik yang last sekali sebelum kita pergi kepada kelahiran Nabi SAW. Iaitu beberapa peristiwa yang berlaku. Tinggal 10 minit lagi. Beberapa peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi SAW. Jadi ada 2 peristiwa besar yang berlaku ketika kelahiran Nabi. Yang pertama iaitu penggalian semula Zamzam. Jadi Abdul Muttalib ni, iaitu kepimpinan ketika itu, atuk Nabi. Atuk Nabi ni dia tak sempat, Abdullah, maksudnya ayah Nabi tak sempat menyambung legasi ayah dia, Abdul Muttalib. Maksudnya Abdul Muttalib ni pegang lama lah. Dia pegang lama kepimpinan Mekah ni sebelum dia meninggal. Jadi dia telah bermimpi tentang lokasi. Allah, mungkin Allah lah yang memberikan mimpi yang baik ini kepada Abdul Muttalib. Dan akhirnya dia tahu bahawa yang tadi maksudnya busuk tadi rupanya ada telaga bawah dia. Jadi dia telah meminta kaum dia untuk mengorek busuk tersebut dan akhirnya menjumpai Zamzam. Ketika kita ingat balik tadi yang Jurhum dia timbus telaga Zamzam ni, dan akhirnya dia orang jumpa senjata, perisai, pedang dan sebagainya, dan dia orang leburkan semua barang-barang tersebut untuk dijadikan pintu Kaabah lah ketika itu. Dan telaga Zamzam ni telah menjadi minuman rasmi lah kepada Hujjaj. Maksudnya Abdul Muttalib memerintahkan daripada air Zamzam ni kita beri minum kepada semua Hujjaj, minum daripada air telaga Zamzam ni lah. Ini adalah gambar ni adalah telaga Zamzam yang besi lah ataupun grill. Telaga Zamzam yang lama lah. Saya pun tak sempat pun melihat yang ini. Tapi saya sempat buat umrah dekat Mekah
ketika Telaga Zamzam tu berada di bawah tempat tawaf tu, yang kita kena turun tangga tu. Saya sempat yang tu. Waktu tu saya darjah 6. Saya ingat lagi ya. Alhamdulillah, sempatlah. Kalau pergi hari ni tak ada dah. Telaga Zamzam tu telah ditutup sebab dia orang tawaf sekarang ni terlalu ramai. Jadi bila ada Telaga Zamzam tu, tangga ke bawah pergi ke Telaga Zamzam tu, dia agak mengganggu putaran tawaf tu. Jadi kerajaan Saud, keluarga Saud ni yang telah ni panjang lah. Saud ni dia, macam mana dia menggantikan Quraisy ni pun panjang juga. Jadi keluarga Saud ni dia, yang pada hari ni dia telah memerintahkan supaya Telaga Zamzam tu telah ditutup lah supaya mudahkan orang tawaf. Dan peristiwa yang kedua yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi, iaitu tahun gajah. Ada sebab sebenarnya. Nanti kita tengok kenapa Allah dengan hikmah yang Maha Esa, kenapa tahun gajah ni berlakunya karamah ataupun miracle Kaabah ni pada tahun tersebut. Ada sebab dia. Jadi sedikit sejarah yang sebenarnya sejarah Yaman. Tak ada peta kat sini. Okey, ada peta ni. Jadi Yaman ni berada di bawah lah. Berada di bawah Mekah kat atas ni. Asalnya Yaman ni sebuah negeri lah. Kita sebut Johor lah. Johor ni adalah sebuah negeri yang makmur. Dan dia ada empangan yang besar dan cantik lah. Pelbagai tanaman boleh ditanam. Tapi setelah pecah empangan tu, negara Yaman ni telah menjadi gersang lah, tanahan gersang, dan ramai orang keluar lah. Tak ramai orang tinggal di sini. Tetapi kat sini ada satu pemerintahan yang bernama Zu An-Nawas. Zu An-Nawas ni siapa? Dia ni orang yang beragama Yahudi. Dia adalah satu kepemimpinan orang Yahudi. Dan dia telah menyeksa sesiapa sahaja. Ketika ini Islam tak ada lagi. Ketika ini ada agama Nasrani. Jadi agama Nasrani mungkin telah sampai ke Yaman ni oleh pendakwah-pendakwah ataupun pengikut Nabi Isa lah. Pengikut Nabi Isa yang sampai orang berhijrah ke sini dan berdakwah ke sini. Tetapi siapa yang memeluk agama Nasrani ketika ini telah diseksa oleh Zu An-Nawas. Zu An-Nawas. Jadi dia ni adalah satu pemerintah yang kejam lah. Jadi Raja Najasyi, seperti mana yang kita semua tahu, Raja Najasyi di Ethiopia ataupun Habsyah, dia beragama Kristian, Nasrani. Dan ketika itulah dia telah menghantar, maksudnya orang-orang Nasrani di Yaman ni telah meminta pertolongan satu pemerintah ataupun satu kerajaan Nasrani yang besar, iaitu di Rom Byzantine, di Konstantinopel ataupun Turki pada hari ini. Tetapi Raja Rom ketika itu dia kata, jauh sangat Yaman ni. Kau pergi minta tolong dengan Najasyi. Najasyi ni orang Nasrani, geng kita jugalah. Najasyi itu sebelah je dengan dekat sini. Dekat sini, Aksum ni. Kerajaan Aksum ni Habsyah lah. Habsyah. Nanti ada beberapa para sahabat tu, diorang berhijrah ke sini, Habsyah ni. Untuk mendapat perlindungan dengan Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ni menghantar panglima perang dia, gubernur, seorang yang bernama Abraha. Jadi saya nak ringkaskan cerita lah. Panjang lagi cerita dia, tapi ringkas dia hantar Abraha. Abraha, orang berkulit hitam, telah mengalahkan Zu An-Nawas dan dia telah menakluk Sana'a ni, Yaman ni lah. Dan akhirnya orang-orang Nasrani ni, orang-orang Yaman ni, dia keluar daripada mulut harimau, masuk mulut buaya. Maksudnya daripada pemerintah zalim Zu An-Nawas ni, berpindah pula ke pemerintahan Abraha bin Sabah ni, Al-Habsyi, orang kulit hitam pula, yang menakluk diorang ni, yang menjajah diorang lah. Akhirnya Abraha dia membina sebuah gereja besar, kanisah ataupun gereja. Dia ni orang Kristian lah, orang Nasrani lah, Abraha ni. Dia telah membuat gereja yang besar untuk melawan populariti Kaabah, tetapi tidak berjaya, sebab orang Arab ni sangat percaya kepada kemuliaan Kaabah ini. Ingat kemuliaan Kaabah. Diorang sangat-sangat memuliakan Kaabah ni lah. Jadi diringkaskan cerita, Abraha ni telah merancang untuk menyerang Kaabah dan dia telah membawa 60,000 dalam riwayat
ramai tentera dia, tentera berkulit hitam dan mempunyai yang ada gajah bersama mereka. Abraha naik gajah yang paling besar lah, menyerang Kaabah, dan berlakulah dalam surah apa yang berlaku dalam surah Al-Fil tu. Allah turunkan satu surah kepada Nabi Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu wahai Muhammad dan orang Islam melihat apa yang Tuhanmu telah melakukan kepada ashabil fil, tentera gajah lah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah menjadikan rancangan mereka itu sia-sia, fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutuskan, menghantar kepada mereka tayran, burung-burung ababil yang berkumpulan. Ada yang kata ababil tu bukan nama burung, tetapi sekumpulan burung. Pelbagai burung. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka, burung-burung tersebut melemparkan hijarah, batu, min sijil, daripada api, daripada neraka lah, ada yang kata daripada gunung berapi dan sebagainya lah. Dan faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan mereka jadilah seperti daun yang dimakan ulat. Jadi daripada kisah inilah sebenarnya seluruh jazirah Arab dan kejiranan Arab tersebut mempercayai bahawa kemuliaan, diorang mula merasakan Kaabah ni ataupun Mekah ni adalah satu tempat yang mulia lah. Mereka kata, maksudnya Putrajaya ni, kita nak faham maksudnya Putrajaya ni adalah satu bandar ataupun satu negeri yang mulia dan di sisi Tuhan, dan akan datang akan ada lahirnya Nabi, seorang Nabi dan Rasul daripada sini. Macam itulah dia orang rasa. Maksudnya sebab itulah banyak orang mencari-cari siapakah bayi yang lahir ketika tahun tersebut. Disebutkan juga nama tersebut ialah tahun gajah. Sebab memperingati peristiwa yang miracle, peristiwa yang menakjubkan tersebut. Iaitu macam mana Tuhan kepada Kaabah sendiri melindungi Kaabah tersebut. Maksudnya diorang sebelum ni percaya Kaabah ni mulia, ada holy place, satu tempat yang suci, tapi dia tak nampak apa-apa miracle yang lain. Tapi pada tahun tersebut diorang melihat dengan mata diorang sendiri. Orang-orang Mekah ketika itu, Quraisy ni semua, diorang lari. Abdul Muttalib sekali lari pergi menyorok kat bukit-bukit. Dalam kartun pun ada. Dan diorang lari sebab diorang tak tahu nak buat apa dah, nak lawan Abraha ni, sebab satu tentera yang terlalu besar. Maksudnya macam Thailand serang Malaysia, macam itulah. Siam menyerang waktu itu mungkin Melaka ataupun Putrajaya ketika itu tak kuat lah. Jadi bila Siam serang dengan gajah sekali, jadi diorang ni lari lah. Diorang lari ke bukit lah. Dan akhirnya Tuhan kepada Kaabah tersebut yang menyelamatkan Kaabah. Allahu a'lam. Itu dua peristiwa yang besar yang berlaku ketika tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah pukul 1. Saya nak cek ada tak apa-apa soalan. Kalau ada soalan boleh tanya di dalam ruangan chat. Setakat ni tak ada. Jadi sebagai pengajaran lah ataupun sebagai pedoman yang kita dapat, yang pertama iaitu Nabi sebenarnya dia meneruskan, dia menyambung perjuangan Nabi Ismail. Maksudnya Nabi Ismail tu terputus, tiada Rasul selepas Nabi Ismail. Nabi Muhammad dia sebenarnya menyambung misi perjuangan ayah moyang dia, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengasaskan negara Islam di Palestin. Akhirnya Nabi Muhammad lahir dan dia menyambung Nabi Ismail, dan dia ingin dia dengan misi yang diutuskan oleh Allah. Nabi Muhammad akan datang akan membuat ataupun akan mengumpulkan kekuatan ataupun membuat satu kekuasaan Islam di Mekah ketika itu. Dan kita ingat juga daripada antara pengajaran yang lain, iaitu kita manfaat dan mudarat itu hanyalah daripada Allah SWT. Janganlah kita menyembah
benda-benda lain, kita menyembah gaji kita, kita menyembah ubat-ubat kita, kita menyembah pangkat kita, itu semua tidak memberi mudarat kepada kita, dan tidak memberi manfaat kepada kita. Ubat tidak memberi manfaat kepada kita. Pangkat ataupun gaji kita tidak memberi manfaat kepada kita. Yang sebenarnya memberi manfaat dan mudarat kepada kita ialah doa-doa kita, amalan-amalan kita, solat-solat kita. Bila kita banyak solat, kita banyak zikir, kita banyak membaca Al-Quran, kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan memberi mudarat dan manfaat kepada kita. Maksudnya kalau kita banyak melakukan salat, banyak melakukan sedekah, itulah yang akan memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Saya minta maaf terlajak 2 minit. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita habiskan, kita sambung pada sesi yang akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Sama-sama.